Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita bertemu lagi bersama Ustazah Hawa. Tapi kali ini subjek yang lain. Kali ini Ustazah ajar subjek Jawi tahun 3. Okay. Baik, hari ini pelajaran pertama kita dalam subjek Jawi. Kita akan belajar perkataan yang diakhiri dengan huruf Qaf dan juga Kaf. Ingat, perkataan yang diakhiri dengan huruf Qaf dan Kaf. Okey, unit 1. Tengok padanan suku kata tertutup konsonan K pada kata jati bahasa Melayu. Okey, kita tengok apa yang dia nak ialah dia nak tengok penggunaan huruf Qaf dan K, Qaf dan Kaf dalam menggantikan huruf K dalam tulisan Rumi. Yang ni K ni. Dan kita tahu K dalam Jawi digantikan dengan huruf Qaf dan juga Kaf. Okay, jom kita tengok contoh sama-sama. Baik, kita tengok gambar yang pertama, iaitu gambar katak. Okay, tengok eja katak dalam Jawi, Ka alif ta qaf, katak. Dalam Rumi, K eka T a k tak, katak. Okay, kita tengok Kaf. Dalam perkataan katak, Kaf, dia menggantikan huruf K dalam Rumi dalam suku kata yang pertama. Manakala Qaf menggantikan huruf K yang berada suku kata kedua yang terakhir. Yang ni. Yang ni. K yang terakhir. So, kita tahu Kaf menggantikan huruf K yang awal, suku kata yang awal, manakala Qaf menggantikan suku kata huruf K dalam suku kata yang terakhir. Okay, kita tengok pula gambar yang kedua. Okay, kita tengok gambar pokok. Okay, pokok dalam Jawi, Pa, Waw, Kaf, Waw, Qaf, pokok. Okey, kita tengok Kaf. Kita tengok huruf K dua-dua dalam suku kata yang terakhir, suku kata yang kedua. Dua-dua dalam suku kata yang kedua. So, kita tengok Kaf di sini menggantikan huruf K yang di awal. Manakala Qaf menggantikan huruf K yang di akhir. Nampak tak? Yang Kaf perlu berada di awal. Kalau ada dua huruf K dalam tulisan Rumi, Kaf perlu berada di awal dan Qaf perlu berada di barisan yang terakhir. Okey, dapat setakat ni semua? Kita pergi ke gambar yang seterusnya. Baik, kita tengok gambar yang ketiga, iaitu gambar batik. Batik dalam perkataan batik, K ada satu sahaja dan dia berada di suku kata kedua dan berada huruf yang terakhir. Okey, bila huruf yang terakhir, penggunaan dalam Jawi ialah menggunakan huruf Qaf. Tengok tu huruf Qaf. Qaf, penggunaan dia mestilah di akhir. Dia menggantikan K dalam Rumi. K yang terakhir. Okey. Kita tengok pula kata gambar songkok tu. Tengok gambar songkok. Tengok ejaan Rumi dia pun sama macam pokok tadi, dia berada di
suku kata yang kedua, awal dan akhir. Okey, kita tengok kaf menggantikan huruf K yang berada di awal. Manakala qaf menggantikan huruf K dalam rumi yang berada di akhir. Tengok, nampak tak semua? Qaf yang menggantikan K di awal, kaf menggantikan K di awal, qaf menggantikan K yang terakhir. Okey. Baik, kita tengok pula yang seterusnya. Okey, baca dan perhati pembentukan suku kata tertutup berakhir dengan huruf K. Ingat tu. Berakhir dengan huruf K. Tengok ni. Laksa. Laksa, K dia berada di suku kata yang pertama. Laksa. Satu je K dia dan dia berakhir di situ. Jadi kita menggunakan huruf jawi qaf bagi menggantikan huruf K. K ni dianggap yang terakhir lah dalam perkataan, dalam suku kata ni. Okey. Kita tengok pula perkataan sebelah dia, cek. Dia ada K, dua K di situ kan. Tengok penggunaan dia. K yang mula-mula digantikan dengan huruf kaf. Tengok, K mula-mula mesti ditukarkan, kalau dalam jawi ditukarkan, digantikan dengan huruf kaf. Manakala K yang terakhir di suku kata yang kedua digantikan dengan huruf qaf. Okey. Kita tengok yang bawah pula. Baik, tadi K berada di tengah. Yang mula-mula tadi. Yang kedua, K berada huruf K berada di awal dan juga di akhir perkataan. Okey, kita tengok pula yang ketiga. Perkataan itik. Itik, K berada di suku kata yang kedua dan huruf yang terakhir. Okey, bila huruf yang terakhir, kita menggunakan, kita menggantikan dalam tulisan jawi, iaitu huruf qaf. Okey. Tengok pula sebelah dia, bukti. K dia berakhir di suku kata yang pertama. K dia berakhir di suku kata yang pertama. Jadi kita menggunakan huruf qaf dalam menggantikan huruf K tu. Okey, dapat tak setakat ni? Walaupun dia bukan berada di akhir suku kata, tapi dia masih lagi huruf yang terakhir dalam suku kata yang pertama. Okey. Baik, tengok perkataan ni. Lubuk. Tengok. Lubuk. K dia berada di suku kata yang kedua dan huruf yang terakhir. Dan digantikan dalam jawi, tulisan jawi, menggunakan huruf qaf. Sebab dia berada di suku kata terakhir. Yang seterusnya, periksa. Tengok, K dia berada di tengah-tengah. Dia berada di suku kata yang kedua. Ni yang pertama, suku kata pertama, PI, RIK, rik, suku kata yang kedua, SSA, suku kata yang ketiga. Okey, tengok, walaupun dia berada di tengah-tengah, dia ialah huruf K yang terakhir di situ. Huruf K yang terakhir dalam suku kata kedua. Jadi, mestilah bila kita digantikan K kepada huruf jawi, kita gantikan kepada huruf qaf. Ingat tu, huruf qaf. Mesti huruf qaf. Okey, yang seterusnya, tarik. Okey, tarik, K berada dalam suku kata yang kedua.
dan huruf yang terakhir. Ingat lagi tak apa yang saya cakap? Apabila K berada di huruf yang terakhir, huruf jawi yang menggantikan dia ialah huruf Qaf. Okay, tengok yang ni pula, perkataan keropok. Okay, Ika perkataan suku kata pertama, R-O-R-O suku kata kedua, P-O-K-Pok suku kata yang ketiga. Kita tengok K ada dua dalam ni. Dia ada dalam suku kata pertama dan suku kata yang terakhir. Apa Ustazah kata tadi? Kalau K berada suku kata yang berada di awal perkataan, K awal perkataan, dia akan menggunakan huruf jawi, iaitu huruf jawi kaf. Manakala K yang terakhir menggunakan huruf jawi qaf. Itu beza dia, qaf dengan kaf dalam penggunaan menggantikan huruf K bahasa tulisan Rumi ni. Okey, dapat tak setakat ni semua? Okay. Yang seterusnya, baca ayat-ayat di bawah. Okey. Yang pertama, batik. Ibu memakai baju batik yang cantik. Kita tengok qaf ni. Bermakna dalam batik dalam tulisan Rumi ada satu K saja dan dia berada di akhir suku kata. Okey, yang kedua, bukti. Kejadian alam bukti kekuasaan Allah. Okey, bukti. Dia berada di suku kata yang pertama dan huruf yang terakhir. Jadi K berada di tengah-tengah dan berada di suku kata yang pertama, huruf yang terakhir. Jadi kita menggunakan huruf qaf sebagai menggantikan huruf K dalam jawi. Okey, yang seterusnya, seterusnya ialah perkataan siksa. Takutlah kita pada siksaan api neraka. Okey, siksa. Siksa dalam Rumi, K berada dalam suku kata yang pertama dan huruf yang terakhir. Jadi kita menggantikan dengan menggunakan huruf qaf dalam tulisan jawi. Okey, yang seterusnya, laksamana. Sama juga dengan yang atas-atas tu. Laksamana Hang Tuah merupakan pahlawan Melayu. Ingat kalau ada dua K yang pertama adalah digantikan dengan huruf qaf. Manakala K yang terakhir digantikan dengan huruf K yang pertama yang di awal digantikan dengan huruf kaf. K yang terakhir digantikan dengan huruf qaf dalam jawi. Sama jugalah kami balik ke kampung pada cuti hari raya. Ni tengok ni, qaf. Sebabkan K dalam bahasa tulisan Rumi berada di suku kata terakhir. Dan seterusnya, tembok. Tembok sekolah dilukis dengan mural yang cantik. Tengok, tembok. K berada di suku kata kedua dan huruf terakhir. Jadi dalam huruf jawi kita menggunakan huruf qaf. Okay. Baik, Ustazah nak semua di akhir pelajaran ni ambil buka buku garis 2 ataupun buku jaiz tu. Ustazah nak semua
tukarkan bahasa-bahasa Rumi, tulisan-tulisan Rumi ni kepada jawikan perkataan berikut secara lisan. Okey. Ustazah tak nak secara lisan sebab kita bukannya buat kelas online. Jadi Ustazah nak semua tulis dalam buku, tulis jawapan saja dalam jawi. Tukarkan tulisan Rumi ni kepada jawi. Ustazah nak tengok betul ke tak ejaan jawi tu dengan penggunaan qaf dengan kaf dalam menggantikan huruf K dalam tulisan Rumi. Okey, yang pertama siksa. Yang kedua senduk. Yang ketiga bakti. Yang keempat belik. Yang kelima cokma. Yang keenam lenggok. Yang ketujuh makcik. Yang ke-8 retak. Dan yang ke-9 raksasa. Yang makcik ni kena tengok betul-betul lah macam mana nak tukarkan dia kepada jawi. Okey, boleh semua? Okey, jangan lupa ya, lepas siap tangkap gambar hantar ke Telegram Ustazah. Tulis jawi ya semua. Mestilah tulis jawi kan sebab tukarkan Rumi kepada jawi. Okey. Baik, sampai setakat itu saja daripada Ustazah untuk topik hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.